أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kufur tapi kita syukur. Apa maksud syukur? Gunakan nikmat yang dia bagi untuk dia. Ya, itu perkara paling asas lah. Apa maksud syukur? Apa saja nikmat yang dia bagi, kembalikan kepada dia balik ketaatan menggunakan nikmat tu. Itu satu. Yang kedua, apa itu syukur? Syukur itu jangan salah guna nikmat yang dia bagi. Ya, insya-Allah. Baik. Kita diberi keizinan oleh Allah. Hari ini sempat lagi kita bertemu pada pagi duha yang berbahagia. Walaupun dalam keadaan ramai yang ada urusan itu, ini dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, macam biasa, cek suhu dulu. Dia bunyilah sikit. Ya, insya-Allah. Saya pun masih kelang kabut, tapi syukur Alhamdulillah, isteri saya dapat discharge malam tadi pukul 9 malam selepas 15 hari melalui spine operation, major operation tulang belakang. T12 tu angkat buang habis, kanser dah makan habis. So dia kosong antara T11 dengan bawah tu, T12 tu buang habis langsung. So tambah dengan plate lah, tambah plate. Jadi itu major operation, 8 jam setengah operation. Sangat kita takut lah. Ya, tapi Alhamdulillah, doktor kata pembedahan berjaya. Semua tunggu dia recover balik lah. Ya, Alhamdulillah. Okay, baik. Hari ini kita sambung pengajian kita di dalam kitab At-Tadhkirah, iaitu kitab Imam As-Samsuddin Al-Qurtubi. Samsuddin Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi. Kita membincang kitab Tazkirah ni peringatan. Ya, macam-macam kita belajar tentang hadis, tentang agama. Agama itu apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya, so bila kita ambil nasihat, memberi nasihat, itu adalah agama ajar. Macam ni juga Tazkirah. Tazkirah itu peringatan. Sama ada untuk saya yang mengajar atau orang yang mendengar, maka kedua-duanya mendapat peringatan. Kerana manusia mudah lupa. Ya, manusia mudah lupa. Baik. Kita berhenti hari itu 25 hari bulan 8 di muka surat 55. Ya, hari ini kita sambung dalam bab baru, muka surat 55 juga. Ya, sambung bab baru, iaitu dalam bab tingkatan sakaratul maut. Maksudnya dalam bab sakaratul maut atau sakit mati atau sakit berpisah antara roh dan jasad. Ya, itu sakaratul maut atau sakratul maut, iaitu satu-satu perkara yang berlaku, pemisahan antara roh dengan jasad. Okey, jasad ni dia ada roh, maka jasad tu hidup. Tapi bila roh tu keluar, maka jasad tu mati. Tapi roh tak mati. Ya, jasad tu mati. Okey, baik. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita baca hadis, roh kita ni akan disimpan di illiyin. Satu, illiyin tu simpan orang-orang yang mati dalam keadaan yang Allah redha, mati dalam penuh kebaikan, Allah simpan di illiyin. Di sana mereka sudah mengecapi, sibuk mengecapi kebahagiaan sebelum masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Satu lagi, roh ni akan berada di sijin. Ya, sijin.
iaitu di mana orang-orang yang mati dalam keadaan yang kufar, mati yang bawa dosa besar, maka roh mereka disimpan di sijin. Di sana mereka sudah merasai bahang-bahang daripada api neraka. Okey, jadi kita doa dihindari daripada sijin dan dianugerah kepada illiyin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jika ada orang bertanya, apakah semua makhluk akan mengalami sakaratul maut? Persoalan tu, Imam Qurtubi kata kalau ada orang tanya, betul ke semua makhluk itu ada sakaratul maut? Maka sebahagian ulama berkata, berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar bahawa piala maut itu pasti pahit rasanya, meskipun telah dan akan terus dikecapi. Tetapi di sana memang ada dua golongan, ada beberapa kemungkinan dan berbagai pertimbangan. Baik. Pertama sekali, ulama mengatakan bahawa semua orang akan menghadapi, dengan hadapi dia tu ada rasa pahit. Rasa tak elok tu. Ada rasa pahit. Yang ini yang pertama yang kita beritahu tu. Dan semua itu mereka akan kecapi pada waktu sakaratul maut itu. Pada waktu sakaratul maut itu ada sakit tak? Ada sakit. Ada indah tak? Mungkin ada indah. Mungkin ada indah. Itu terpulang. Sebab itu ghaib, kita tak tahu. Kita boleh cerita apa yang Nabi cerita pada kita, kita tak boleh cerita. Roh ni mari ke sini, dia keluar sini, dia pergi ke siku, dia pergi ke lutut, dia pergi ke sana, dia lari sana sini. Ini jangan mandai-mandai. Kita ustaz-ustaz dengan ustazah pun pandai bercerita, pengelipur lara. Oh begini, oh begitu, oh begini. Dan tak boleh. Benda gaib hanya perlu disampaikan apa yang ada dalam Quran, apa yang Nabi telah perjelaskan pada kita. Tak payah cerita yang lebih daripada pengetahuan Nabi, itu jangan. Baik. Jadi kalau ikut kepada ulama yang menyebut di sini, yang dipilih oleh Imam Qurtubi, maka semua makhluk akan merasai sakaratul maut. Semua makhluk. Kita bila tengok National Geography, kita nampak cameraman shoot pada singa, pada binatang-binatang ni, tiba-tiba dia melompat, dia tarik calo bete, kalau calo karting. Habis. Sakaratul maut. Semua makhluk, nama makhluk yang ada nyawa mesti ada sakaratul maut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kita buatlah macam mana pun, tong oksigen ke apa ke, buatlah jogging tambah oksigen ke, kalau sampai time dia mati tidak akan dilewat dan tidak akan dipercepat walaupun sesaat, tak ada. Titik. Ini berlaku pada apa yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana malaikat maut datang ketika Nabi Sulaiman sedang memberi tazkirah dan peringatan kepada umat dia lah. Ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala buka pandangan, maka Nabi Sulaiman nampak, tetapi pandangan salah seorang lagi yang nampak adalah orang yang bakal mati. Bila dia nampak tu, dia rasa ketakutan dan dia pergi kepada Nabi Sulaiman dan bagi tahu kepada Nabi Sulaiman dia takut dan minta supaya dibawa ke tempat lain. Nabi Sulaiman kan bergerak sepantas angin dan sebagainya. Bergerak saja ke tempat lain, malaikat maut pun sampai dan mati. Dia tidak pernah terlambat. Saya selalu peringat kepada isteri saya ketika major operation sebelum. Saya kata sakit bukan bermaksud mati. Tapi mati itu adalah mati. So ada orang yang tak sakit tapi mati, accident. Macam-macam. Berapa ramai orang yang tak sakit tiba-tiba kena wabak coronavirus mati. Berapa ramai orang yang mati lemas, pergi makan angin, pergi berkelah dan sebagainya. Maka sakaratul maut itu ada pada semua makhluk. Hanya Allah yang maha kekal, dia maha esa, tiada sekutu baginya, maka dia berlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya kecuali dirinya. Allah, dia kekal. Nabi pesan kepada kita, jangan banyak bertanya. Nabi pesan, bukan tak boleh tanya, kalau tak faham tanyalah, tapi jangan banyak bertanya sampai tanya tu melampaui batas.
Sehinggalah kita tanya pada diri kita, siapa jadikan alam? Mesti Tuhan yang jadikan. Siapa yang jadikan Tuhan? Udah. Tu. Itu Nabi sebut tu. So, dengan ustaz bolehlah tanya. Boleh, jangan tak tanya pula. Ustaz kata tak boleh. Tak tanya. Lepas tu ada ustaz-ustaz bagi tahu pula, sesungguhnya orang yang banyak bertanya itu lemah imannya. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Jangan gitu. Kalau tak faham, tanyalah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini dia Maha Esa. Dua hari lepas saya Imam Muda Ashraf dan Ustaz Farid Ravi program di Melaka 2 hari lepas. InsyaAllah besok saya ke Melaka lagi, lusa saya ke Penang. Walaupun isteri tengah sakit, kita nak cari rahmat Allah Ta'ala, kita buat. Kami ceramah kepada mu'allaf yang baru ni, mu'allaf yang baru dan juga orang asli. Jadi kita ceritalah tentang keesaan Tuhan, Allah itu dan sebagainya, bagi-bagi mudah-mudah. Dan tiada sekutu baginya. Maksudnya Allah tak ada pendamping lain yang berkuasa seperti mana Allah, ataupun rendah sikit kuasanya daripada Allah dan bergabung dengan kuasa Allah. Tak, mutlak dia je. Mutlak. Sebab tu bila kita angkat tangan dan berdoa, kita disuruh menyebut Al-Asma'ul Husna, nama Allah. Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebut nama Allah, sebut nama Allah. Jangan kata Ya Sufi, Ya Wali, Ya Habaib. Itu bahaya tu. Jangan main-main. Itu tak termasuk pokok besar. Itu tak termasuk pokok rimbun dan sebagainya. Hati-hati ya. Baik. Maka dia memberlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas makhluknya. Setiap yang hidup di hujungnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa macam kita pasti mati. Setiap yang dia cipta akan hancur. Buatlah macam mana pun akan hancur bila sampai ajal. Ajal tu apa? Tempoh. Cukup dia punya tempoh period yang dibenarkan tu kan, maka habis, begitu je. Dan kecuali terhadap dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kekal. Namun boleh saja bagi Allah membeda-bedakan di antara makhluknya dalam hal itu. Memang ada yang mati, tapi Allah Ta'ala boleh sahaja kerana kuasanya mutlak membeda-bedakan kematian. Orang yang sakit tak mati-mati, orang yang ziarah sakit mati dulu. Kan? Gitu. Isteri saya dulu, saya diserang serangan jantung pada umur 42 tahun. Kan? Pakai 2 stent. Kena serangan jantung. Dan saya dilihat lemah di awal umur. Tak larat lah, lemah di awal umur kan. So dia sihat, so dia berkata, saya kena jaga awak lah. Rupanya terbalik, saya kena jaga dia. Rupanya dia kena kanser panjang. Jadi kita lah jaga dia. Sama dengan kehidupan mak mentua saya dengan pak mentua saya. Pak mentua saya kena serangan jantung, dilihat lemah lah awal. Tiba-tiba mak mentua dialisis. Jadi setiap hari yang nguruskan suaminya. Maka sebab tu cuma orang perempuan, daripada kajian kami, banyak orang perempuan menganggap laki dia mati dulu. Saya pun tak tahu, keliru. Nampak gaya tak ada lah ustaz orang tua tu. Dia kata orang tua tu, dia kata gitu. Kan? Dia kata mati dulu. Rupa-rupanya dia mati dulu. Kan? Maka dalam bab mati ni kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah boleh membeda-bedakan keadaan itu. Sakarat ada yang sakit, sakarat ada yang sedang-sedang, sakarat ada yang tenang. Macam kata ulama, sakaratul maut ini sakitnya itu tidak dapat dicerita, ditafsirkan. Dan sebahagian ulama mengatakan mati atau sakarat ini, saya pernah sebut dalam program halaqah saya, tajuk Sakaratul Maut. Masa tu TV9 kami buat live. Sekarang tak ada dah. Ya. Masa tu cerita apa? Ada ulama mengatakan mati ni umpama kita tidur. Tahu, kita sakit tu macam kita mengantuk, pejam mata, dah meninggal. Itu. Ya. Cuma ada bedalah, kita jangan pandang pula
Apa selalu mak nampak mati teruk sangat? Yang ni ular dalam semak mati sikit je gitu. Tak sakit apa-apa pun. Tu jangan-jangan, yang tu bukan. Allah berhak membeda-bedakan di antara para makhluknya dalam hal itu. Ada orang kita kalau boleh, ustaz, saya nak mati Jumaat, saya nak mati Jumaat, saya mati Jumaat, dia kata gitu. Jumaat hari baik. Nabi mati hari Isnin, okey ke? Ustaz, saya nak mati dalam sujud, saya mati dalam sujud. Ada Nabi mati dalam sujud? Tak ada pun. Bukan. Zahir kematian itu tak ada, bukan judgement yang kita boleh buat. Tak boleh, memang tak boleh. Melainkan ada petunjuk dari Nabi. Nabi kata orang yang mati lemas dalam air sungai maupun lautan, dia mati syahid. Nabi kata orang yang jatuh bangunan atau tanah runtuh, maka dia mati syahid. Yang tu jelaslah. Bila dia jadi macam tu, contoh kita ada sahabat-sahabat kita bawa anak-anak pergi berkelah, tiba-tiba dengar-dengar kata 2 orang anak dia lemas, maka kita kata dia mati syahid. Sebab dia bawa anak-anak itu untuk silaturahim, didik anak-anak dia. Itu nama ibadah, tapi ibadah umum. Kita bukan kata mati dalam sujud bagus betul. Mati dalam tandas, habis neraka jahanam. Jaga-jaga, kita kena perhati sungguh-sungguh, ya, sangat-sangat kita kena perhati. Dan kemudian khususnya di antara makhluknya yang kasat mata, maksudnya Allah Ta'ala boleh membeda-bedakan bentuk kematian, rupa bentuk kematian, rupa bentuk sakarat, khususnya makhluk yang nyata, kasat mata, yang nyata macam kita ni, berbanding dengan kematian jin, berbanding dengan kematian makhluk-makhluk gaib. Yang tu dia ada beda sesuai perbezaan kedudukan. Kedudukan kita adalah di alam nyata, maka kematian kita berbentuk begini. Kedudukan jin di alam gaib, maka kematian mereka begitu. Sebab tu kita tak payah nak susah-susah cari bomo, tolong cari jin 2-3 ekor. Rumah saya ni banyak jin, gila namanya tu. Tak payah cari jin, sebab jin bukan adik-beradik kita, bukan sepupu sepapat kita, bukan laki bini kita. Kan, ya? Kita sepatutnya uruskan diri kita je, jauh daripada jin. Semua kita tak nak. Tambah-tambah sekarang kan penceramah-penceramah kita top kalau cerita pasal Dajjal kan. Orang suka. Tambah-tambah orang perempuan cukup suka dia. Ceramah tajuk Dajjal di akhir zaman. Macam-macam konspirasi keluar. Cerita Dajjal di sini, dari sini, kajian Dajjal, pergi cari. Nabi bukan suruh cari Dajjal. Nabi suruh lari daripada dia kerana kamu tidak sesekali mampu berhadapan dengan dia. Ni kita terhegeh-hegeh pergi cari. Dia duduk di antara dua pulau, pergi cari. Kan gila namanya. Nabi kata lari daripada dia. Ketika dia datang, kalau kamu berhampiran dengan Makkah dan Madinah, pergi masuk ke dalam Makkah dan Madinah. Lari. Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal ni yang minta jauh daripada api neraka, minta jauh daripada hujung sekali tu kan, minta jauh daripada kejahatan Dajjal. Ini pelik-pelik. Jadi kita sesuai dengan kedudukan kita makhluk yang nyata, dan sesuai juga dengan darjat masing-masing. Apa maksud darjat itu? Darjat tu maksudnya pilihan Allah lah. Kalau Allah nak bagi kita mati sakit lebih daripada orang lain, maka kita kena terima lah. Kenapa tu? Sebabkan Allah nak ampun dosa kita sebelum kita mati. Jadi mati je dah khalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Okay? Tak payah minta mati senyum-senyum. Tak payah minta, tapi kita selalu minta, ya Allah kurniakan aku kematian yang dipanggil sebagai husnul khatimah. Senyum tak senyum bukan masalah kita. Kan, ya? Jadi yang tu dulu kita kena bagi faham. Dan dalam kaitan ini perlu diterangkan bahawa ada makhluk yang dipanggil haiwani yang berasal dari tanah, iaitu manusia dan bukan manusia. Kenapa dia panggil makhluk haiwani? Sebab dalam jiwa manusia ada nafsu kebinatangan. Sebab tu saya selalu ulang, yang buang anak dalam tandas orang, mana ada anjing buang anak dalam tandas? Tak ada, memang tak ada. Manusia, jahatnya manusia ni, tak tahu nak cakap lah jahat dia.
Memang tahap kejahatan dia tu setan pun takut. Setan pun takut. Tahap manusia punya jahat tu. Jadi sifat haiwan memang berada dalam tubuh badan manusia, tapi Allah bekalkan kita iman dan akal fikir agar dapat mempertimbangkan. Sifat haiwan berebut makan. Kita ada akal fikir dan ada iman, kata Nabi, makan ketika awak perlu makan. Jangan tunggu sampai hypo baru nak makan. Kan? Maksudnya bukanlah kata makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, bukan gitu. Makanlah bila awak perlu makan. Berhentilah masa awak rasa dah cukup. Kalau awak sebelum kenyang kan, bila solat, rugi makan sikit tadi. Itu kan. Yang tak boleh adalah melampau. Ini yang disebut di sini ni. Orang jenis manusia ni dia jenis melampau. Dan di atasnya adalah alam rohani, bangsa ulwani ridwani. Yakni yang kita tak nampak, yang mana ghaib, yang mana itu bukan kerja kita. Awak nak buat rumah, awak tak payah pergi minta, wahai tok nenek jin, aku nak tolak tanah ni, gitu gini kan sebagainya. Tak ada. Ya, nang buti nang kui buti kui pu gitu tu tak ada. Malah kita boleh jatuh syirik. Bahaya. Orang yang mengaji macam kita ni pun boleh tahan juga dengan bomoh. Ustaz pun dia rajin jumpa, bomoh lagi rajin. Itu yang peliknya dalam duk mengaji ni. Nabi SAW bila pergi ke masjid, ada dua kelompok sahabat sedang halaqah. Satu halaqah Quran, tengah baca Al-Quran, satu lagi halaqah ilmu. Maka Nabi kata, baik, yang ni baik, yang baca Quran ni baik. Nabi kata ni baik. Lalu Nabi duduk pada majlis ilmu. Ni yang kita duduk ni. Jadi majlis ilmu yang bila kita belajar, sepatutnya kita jauh daripada perkara-perkara syirik itu dan ini dan sebagainya. Sebab saya berhadapan dengan soalan-soalan yang duk hantar dekat WhatsApp tu. Dia perkenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Kak Leha daripada ni contoh. Kan ya, akak nak tanya lah, malam tadi akak mimpi gigi bawah 2 patah. Kan ya, apa maksudnya? Maksudnya kau buh gigi palsu je lah. Apa susah berbenar? Kan ya, apa maksud? Percaya. Ustaz gitu, Ustaz gini, dah. Ustaz ni kita tak tahulah, adik-beradik saya semua sakit Ustaz. Ada orang kata saka, tu bukan saka, tu baka. Memang geng kencing manis semua. Tu manusia tu, itu yang mengaji. Kalau yang tak mengaji lagi teruk lah. Sebab tu kita kena belajar setiap hari. Baik. Tapi semuanya tetap meneguk piala maut itu dan merasakan cekikannya. Sama ada dia alam ghaib atau dia berada di alam nyata yang merupakan dua makhluk ini, maka mereka juga sama seperti kita merasai sakratul maut. Sama ada dia merupakan cekikan ataupun genggaman atau rakusan dan sebagainya, itu seperti mana yang Allah firman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, iaitu tiap-tiap yang ada nyawa maka dia akan rasa mati. Itu yang dinamakan sakratul maut. Yang hidup kemudian dia mati. Tapi bentuk mati dia tu kita tak tahulah. Ada orang relax je. Semalam rasa macam sesema, contoh dia ngadu kan, abang sesema lah hari ni, rasa tak tahu, tak pernah sesema selama hidup ni. Rupanya dia sesema sikit aja, makan Panadol, abang nak relax lah, tidur terus. Ada gitu kan ya. Ada yang susah betul nak mati. Aksiden 16 kali, motor 16 biji tukar, pergi kerja daripada kecil. Rupa-rupanya sekarang sempat pencen. Dalam aksiden tu, kaki sampai tangan sampai belakang, besi ni 16 tempat juga. Iya sungguh, tak mati-mati. Kita pun heran tengok motosikal dia tu, dah jadi macam basikal budak dah. Kecil je, sebab benyet. Tapi dia hidup. Tu dia. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Kasyaf Ulumul Akhirah, Abu Hamid berkata, ayat tersebut ada di 3 tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksudkan dengan ketiga kematian itu tak lain adalah kematian bagi alam
alam semesta, yakni makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong dalam alam malakut, dan makhluk yang tergolong dalam alam jabarut. Itu begitulah. Ada makhluk yang bersifat macam kita yang akan mati, ada makhluk yang bersifat rohani ghaib akan mati, ada makhluk yang bersifat alam semula jadi akan mati juga, tapi dalam bentuk kebinasaan. Ada makhluk yang dipanjangkan. Memang kalau kita belajar dalam kitab hadis, kita akan jumpa keturunan jin. Jin, terutama ifrit, umur mereka panjang. Allah memang beri mereka panjang, ya. Maka last kali mati tak? Mati. Iblis kan Allah bagi tangguh. Dia termasuk golongan yang diberi tangguh. Last kali mati tak? Mati. Tu je. Panjang atau pendek, bedanya di situ sahaja. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan cucunya serta semua jenis binatang yang zahir macam kita ni. Alam yang pertama. Mereka yang tergolong dalam alam malakut adalah jenis malaikat dan jin. Maka adapun golongan jabarut adalah para malaikat pilihan. Ya, yuk kita tengok dekat sini. Cuba ambil tulis, faham sikit. Dalam kitab ni menyebut bahawa alam yang pertama dipanggil sebagai, okey, kita tengok satu-satu nah. Baik, yang dikatakan mereka yang berada di alam golongan yang pertama, ya. Golongan yang pertama ini adalah golongan keturunan anak Adam, ya, dan juga ada haiwan. Itu golongan yang pertama. Okey, golongan yang kedua adalah golongan yang dipanggil sebagai malakut, iaitu golongan-golongan ghaib. Sama ada dia malaikat ataupun jin, malakut. Okey. Dan yang ketiga, golongan yang disebut di sini adalah golongan yang dipanggil sebagai jabarut. Ya, golongan jabarut ini adalah malaikat juga, tapi malaikat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia ada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj surah 75, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan juga dari manusia. Mana-mana makhluk yang Allah pilih tu pilihan Allah Taala lah. Maka mereka itu dipanggil sebagai kategori yang ketiga, iaitu alam jabarut. Okey, alam nyata satu yang tadi, kemudian alam malakut satu, kemudian alam jabarut satu. Itu perbedaannya. Alam nyata tadi manusia dengan binatang-binatang dan haiwan yang zahir. Alam malakut adalah malaikat dan juga jin yang ghaib. Dan alam jabarut adalah malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang apa ni? Ini kita panggil makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih. Para malaikat pilihan yang dimaksud oleh itu adalah para malaikat yang dipanggil sebagai karubiyun, yakni para pembawa arash dan para penjaga saradik. Ya, kenapa karubiyun, pembawa arash ini dia tak mati dulu? Sebab ketika hari kiamat, kalau waktu kita baca hadis, sekarang ni arash itu dipegang oleh 4 malaikat. Tapi ketika gempa hari kiamat, akan dipegang oleh 8 orang malaikat. Gitu. Sebab tu ada malaikat yang Allah takhirkan dia punya kebinasaan dan kematian itu. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang karubiyun dan saradiq ini di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya pada ayat 19 dan ayat 20. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula mereka merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang dan tiada henti-hentinya. Juga disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 17, sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, iaitu isteri dan anak, tentulah kami membuatnya di sisi kami, dan jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Maksud itu hak mutlak Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dia nak pilih, maka itu pilihan Allah. Siapa-siapa yang dia nak biarkan mati awal, maka mati lah.
Ada, saya tak ingat ayat berapa. Kalau kita baca dalam Quran, kita akan jumpa manusia dicipta begini. Akhirnya sampai umur 40, akhirnya sampai umur tua mereka, ada sebahagian mereka dimatikan oleh Allah, ada sebahagian mereka disambung sehingga mereka kembali seperti bayi. Dah nyanyuk, dah tak boleh nak buat apa, bedridden, basuh berak, basuh kencing, orang lain tolong uruskan, makan apa itu. Ada yang sedemikian. Maka itu semua pilihan Allah. Kenapa Allah pilih gitu? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. So kita buat apa? Tugas kita adalah menunaikan hak Allah dengan apa yang Dia telah pinjamkan kepada kita. Dah, Allah dah bagi dah untuk kita. Hak kita elok dah. Hak kita Allah bagi, lahir ke dunia cantik. Lahir pula tu jadi orang Melayu. Orang Melayu pula satu bangsa yang sangat lembut, kecil hati sampai ke mati. Orang cakap sikit kecil hati, tak tahu bila nak besar hati ni tu. Kecil hati, sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit merajuk. Tok Imam merajuk 2 tahun merajuk, buruk benar orang tua merajuk. Ya, itu orang Melayu. Orang Melayu punya sifat dia bertolak beransur, hilang dapat kat orang lain. Beransur tu. Orang Melayu punya sifat dia baik. Seronok jadi orang Melayu. Bangsa Melayu ni seronok. Dia lembut, dia ada sifat ketimuran, dia jalan tunduk walaupun belakang kejap dia mengata pula. Itu biasa. Dia jalan tunduk. Itu sifat. Ya. Maka sepatutnya kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ruang begini. Allah bagi kita hidung tak berapa tinggi. Mengaji Quran ni dengan hidung sedikit kembang ni, dia jadi elok dia jadi elok. Allah jadikan orang Pakistan hidung mancung tinggi, boleh potong roti tajam. Tapi bila dia mengaji Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia gitu kan. Dia punya khasyum dia lubang besar serombong. Kita elok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu sebab tu saya semalam sebut dekat Melaka 2 hari lepas. Orang Melayu menyebut kalimah thayyibah begini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cantik, tepat. Orang Arab pun terkejut. Tapi kalau hidung dia terlalu mancung, la ilaha illallah, dia naik ke hidung. Muhammadar Rasulullah, dia gitu. Kan. Cuma ruginya orang Melayu, bacaan elok, baca je tidak. Okay. Jadi hati-hatilah. Baik. Meski sedemikian tinggi kedudukan mereka, para malaikat itu tetap akan mati. Walaupun di antara malaikat dan di antara manusia itu Allah angkat darjat mereka. Allah angkat menjadi waliullah di kalangan manusia. Golongan-golongan yang dekat kepada Allah Ta'ala, last kali dia mati. Alim ulama berapa ramai mati muda. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sarah bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Nawawi mazhab Imam Syafi'i, mati umur berapa? 45. Saya dah lebih 5 tahun dah, 50. Yang depan saya ni muda-muda lagi. Okey. 45 belajar mengajar, mati tak sempat menikah. Kita menikah, mati tak sempat belajar. Kan? Baik. Dan sekalipun mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling dekat dengan Allah Taala dipanggil sebagai Khalilullah. Siapa? Ibrahim alaihissalam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat 2 orang ni menjadi kekasih dia, Khalilullah. Kita tak ada can untuk jadi Khalilullah, tapi kita ada banyak can untuk jadi Habibullah, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Ni sekarang kan Allah hantar malaikat, kan, bentangkan sayapnya dengan rahmat kasih sayang Allah utus untuk kita. Walaupun kita mengaji tak faham-faham, buku dah 3 dah tukar, balik tak kerti baca, tulis apa benda tak, tu kan. Bila duduk macam ni, baru faham, keluar kerang, udah lupa. Jadi macam tu manusia. Tapi tugas kita bukan itu, tugas kita belajar dan terus belajar. Baik. Dan kemudian, namun
Sekalipun mereka itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah, namun kedekatan itu tetap tidak menghalang kematian mereka. Walaupun mereka itu hampir dengan Allah, maka kematian tetap adalah sebuah kematian. Ibnu Qussi berkata, sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut yang berbeza-beza, maka berbeza pula cara merasakan masing-masing ketika mengecap sesak maupun pahitnya maut. Jadi alam nyata matinya begini, alam malakut matinya begitu, alam jabarut matinya beginun. Lebih kurang gitu kan ya, berbeza-beza. So jangan tanya, alah manusia kan pelik. Saya pernah terima soalan yang pelik-pelik, Ustaz. Malaikat Jibril tugasnya apa ya? Menyampaikan wahyu. Wahyu dah turun lama, zaman Nabi selesai 23 tahun. Semenjak dari itu sampai sekarang, malaikat tu buat kerja apa? Tak kegila namanya. Malaikat Israfil tugasnya tiup sangkakala 2 kali je. Satu hari kebangkitan, lepas tu hari kiamat, satu hari kebangkitan. Habis selain tu dia buat kerja apa? Bukan ada kerja manusia. Sibuk mikirkan. Itu manusia. Pelik. Memang pelik. Ada orang hantar WhatsApp dengan saya. Dia kata gini, Ustaz, saya ni bila jumpa orang, saya selalu pandang baik dan buruk dia. Baik dan buruk dia. Baik dan pandang, teliti baik dan buruk dia. Kemudian saya ada sahabat, kami selalu berdua. Saya pun cerita dengan sahabat saya baik dan buruk orang tu. Saya pandang baik dan buruk. Rupa-rupanya dia memberi firasat. Dia mengeluarkan firasat terhadap orang yang dia pandang, dan dia cerita kepada kawan dia si B, dia A, cerita pada B. Apa hukumnya kalau B tu pergi cerita balik kepada orang tu? Kan? Cerita buruk, katakanlah si A ni yang firasat tadi cerita dekat B. B, hang habis sini kan orang Melayu kata gitu. Habis sini ya. Bohong lah. Kan? Apa hukum si B cerita balik dengan tuan punya badan? Saya kata hukumnya elok lah, sebab awak jahat. Kita ditugaskan oleh Allah untuk tutup keaiban manusia, bukan buka firasat. Oh dia ni jahat, oh ini tu. Tak. Kan kita Nabi SAW kata apa dengan para sahabat? Ada satu kes ke dalam peperangan. Dah tangkap, nak bunuh. Para sahabat nak bunuh, tapi dia kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sahabat ni bunuh juga. Itu kemarahan Nabi memuncak. Nabi pergi jumpa dia. Wahai sahabat, kenapa kamu bunuh dia? Dia telah menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia sebut sebab takut mati je. Sahabat pun macam kita kat perangai. Tu. Nabi kata, aku diutuskan bukan untuk melihat hati dan jiwa manusia. Aku diutuskan untuk melihat zahir manusia saja. Habis. Tu kan, jangan kata, Ustaz, mulut je tu, hati entah ke mana. Dia ingat orang tu perangai macam dia. Kan? Udah. Jadi itu, jaga-jaga. Kita tak nak perkara tersebut terjadi dalam diri kita. So ini dikatakan oleh Al-Qussi bahawa mati itu atau sakaratul maut itu, kematiannya itu berbeza-beza di antara nyata, malakut ataupun jabarut. Perasaan makhluk rohani terhadap hal-hal yang bersifat rohani, iaitu ghaib, hal-hal perasaan itu adalah seperti halnya yang dialami oleh orang tidur dalam kantuknya, tidur dalam mengantuknya. Atau rasa tersendat menyakitkan yang dia rasakan dalam tidurnya. Tidur tapi rasa macam sesak nafas. Orang Melayu kena kejong hantu. Tu kan sesak nafas. Kan paling tidak kena kejong kerbau. Pakai baju merah balik pesta Pulau Pinang. Tu kan maka kena kejar. Bangun-bangun ni berpeluh-peluh ni. Tu dia rasa sendat. Baik, dalam tidurnya itu dia memang terasa sendat dan gelisah sehingga dia terbangun. Tapi setelah bangun, ternyata dia tidak merasa apa-apa. Rupa-rupanya itu namanya mimpi. Mimpi tak dosa. Kalau boleh mimpi tak payah takwil, sebab kita memang tak ada can nak takwil mimpi. Ustaz, apa maksudnya? Maksudnya kau tidur je. Tak payah susah-susah. Sebab mimpi ni
Bukan sebarang manusia boleh mentakwil mimpi. Akhirnya mimpi kalau dia takwil kat dia baik, orang lain mau buruk. Itu bahaya nah. So apa? Mimpi ni berdosa tak? Tak berdosa. Sebab itu beyond our control. Tu. Di luar kita punya urusan lah, itu bukan urusan kita. So mimpi ni cuma Nabi pesan, andai kamu bermimpi buruk, sembunyikan, jangan sampaikan pada orang lain. Tapi andai kamu bermimpi baik yang bermanfaat, maka beritahulah kepada orang lain. Itu hadis sahih Muslim. Ya, maka kalau kita mimpi baik, mimpi baik tu bukan maksud mimpi baik tu kita tiba-tiba dapat pangkat besar ke, bukan yang tu. Mimpi baik itu sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang kita sampaikan itu. Itu baik. Dan tapi setelah dia merasa enak kembali dan hilang rasa sakitnya yang dialami, bahkan tetap aman dan nyaman. Maksudnya kalau kita terasa sesak ketika tidur dan kita terjaga, macam itulah, sesak-sesak mati dan jaga ke akhirat nanti. Jaga ke akhirat nanti. Roh kita tak mati, dia cuma pindah tempat saja. Ini pandangan yang berbeza-beza lah, ya, pandangan yang berbeza-beza. Sampailah satu ketika roh akan dimasukkan balik ke dalam badan. Kalau ikut hadis sahih Imam Ahmad, roh akan dimasukkan dalam badan dan dia didudukkan dalam alam barzah tu, bukan alam kubur. Alam kubur nak duduk macam mana? Kita kan mengiring, lepas tu ditutup dengan tanah pula tu. Didudukkan roh tersebut, lalu ditanya kemudian persoalan-persoalan itu. Hak tu jelas. Demikian pula perasaan makhluk ulwi qudsi terhadap apa hal yang bersifat rohani adalah seperti halnya dirasakan oleh orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Tentu saja semua ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Buh dalam kepala kita nah. Sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Saya kadang-kadang saya hantar WhatsApp, hantar email kepada ustaz-ustaz dan ustazah yang mengajar kitab-kitab kematian, yang sehingga mereka mengajar itu begitu detail, satu persatu detail. Roh Nabi ditarik dari tapak kakinya, kemudian berubah roh itu sampai ke betis Nabi, sampai ke peha Nabi, naik ke perut Nabi, kemudian dada Nabi berombak-ombak. Lalu ini kononnya kemudian Nabi kemudian mengeluh, ya Allah, pedihnya, sakitnya, biarlah aku yang tanggung semua sakit umatku. Ini hadis palsu. La aslalahu, tiada asal usul. Begitu begini, begitu detail penceritaannya tak ada. Aisyah beritahu Nabi meninggal dalam pelukannya, dengan memandang sedikit ke atas dan habis. Ini cerita satu. Dalam bab perkara gaib, dia tak ada penelitian. Ya, Allah Ta'ala cerita begitu, Nabi pesan pula pada kita. Soal gaib bukan soal kita. Hanya apa yang disampaikan sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepada kita, yang tu je. So jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan panggil ustaz, tolong datang rumah ustaz tengok rasa macam ada jin ya. Apa ustaz boleh nampak ke? Boleh bawa scanner ke X-ray ke? Tu pelik ya. Jangan melampau lah dalam hal ini. Baik, tentu saja semua tidak dapat dijangkau oleh akal manusia kecuali berupa dugaan-dugaan belaka. Apa dugaan kita? Dugaan kita kan malaikat datang daripada sihat sakit, daripada berjalan tiba-tiba jalan tapi goyang. Udah goyang pakai tongkat, pakai kerusi bulat, gitu gini semua. Dulu kena hujan tenang, tak ada masalah. Sekarang kena hujan, Hashimnya 3 minggu. Dulu makan cempedak dengan nangka, tak ada masalah, habis 1 biji, bukan biji, 1 biji kan. Sekarang nangka 1 ulas, angin lekat 3 hari. Kan? Betul. Jadi ini semua adalah dugaan-dugaan sebagai peringatan. Cuma kita je sal ya. Dulu okey ke? Dulu awak umur 19, sekarang udah 61. Lupa diri betul lah. Kan?
Jadi hati-hatilah. Okey, hati-hati. Itu dugaan. Dan tidak bisa dipelajari. Maksudnya benda ghaib itu tidak bisa dipelajari. Kita maksudnya tak boleh masuk ke alam ghaib dan mengetahui. Kalau orang offer lah, akak nak tak masuk ke alam ghaib? Jawab je, kau masuklah sendiri. Tu kan, jangan pandai-pandai. Dan kecuali dalam bentuk imajinasi. Yang tu je. Imagine Allah gambarkan tak? Allah gambarkan. Macam mana gambarnya? Allah gambarkan besok dalam syurga ada orang duduk. Kan kita belajar dulu kan, tak ingat tak tidak, buat muka macam lupa je. Tu kan. Allah gambarkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama, dia merasa indah berada dalam syurga, terbang dengan burung-burung hijaunya kan dalam syurga semua. Ada bidadari 72 orang kan, yang jadi ketua bidadari isterinya. Gitu. Ada satu golongan manusia hanya duduk di pintu gerbang menonton keindahan orang lain sedang dia mendapat angin-angin syurga Allah. Ada satu golongan hanya berada di halaman. Kan kita nak masuk rumah kita ada halaman tempat parking kereta, lebih kurang macam tu, dia duduk situ. Ada orang langsung tak boleh masuk halaman. Itu ya. Jadi kita pilihlah, sebab pilihan itu Nabi cerita. So bila Nabi cerita itu benar, bila Allah cerita itu benar, maka kita ambil yang itu saja. Itu petunjuk dan kaedah-kaedah bagaimana nak pergi ke dalam syurga Allah Taala macam tu. Tugas kita adalah dibolehkan kita imagine. Ada imajinasi. Gitu kan. Susah pula. Okey. Imagine tu, boleh imagine tak? Boleh, berdasarkan kepada penceritaan. Nabi kata dalam neraka tu ada satu golongan yang ditarik urat kita panggil usus perut kita tu digiling macam kisar begitu. Tu sampai macam tu pun ada cerita. Ada orang yang dimasukkan dalam bekas, diletak api, ditutup rapat lagi macam tu. Ada. Semua penceritaan untuk Allah ingatkan kita. Udah-udahlah tu. Gitu. Udah-udah supaya balik kepada Allah. Baik. Dan atau pencarian gejala-gejalanya. Bolehlah. Apa gejala kita? Macam tu lah yang kita kata tadi tu. Cepat sesama, mudah mengantuk. Tadi nak datang makan ubat kecil manis. Ubat kecil manis kan macam tu jadinya. Cepat mengantuk, berdia duduk sekejap pun dah sakit belakang. Dekat kereta tempat duduk dah ada mesin, auto mesin kat situ. Bawa kereta bunyi gede gitu. Kalau tidak habis. Maka itu gejala-gejala nak menunjukkan bahawa kita menuju kepada kematian. Menuju kepada kematian ni datang macam-macam lah. Baik, adapun perasaan makhluk paling bawah, yakni perasaan manusia dan jin terhadap kematian, hampir tidak terkatakan tentang kesusahan dan cekikan-cekikan yang menyendat lehernya. Kita dicerita macam-macam lah cerita ni, cuma hati-hatilah ya. Dalam kitab kita ni pun ada juga penceritaan yang kita perlu selidiki lah. Perlu selidiki. Memang kita digambarkan pada kita bahawa mati tu sangat sakit. Mati sangat sakit sehinggalah Nabi SAW ketika nak wafat, iaitu Nabi SAW dia ambil air dan jelum, kita panggil gitu kan, lap di bahagian dahi dan bahagian muka dan sebagainya. Okey. Baik, digambarkan satu kali cekikan sama dengan 1000 kali pukulan pedang. Saya ini kata manusia kata manusia, ini bukan hadis. Tolong ingat yang ni. So saya tak mahu ini hadis ke itu ke dan itu bukan Ini kata manusia. Manusia imajinasi tadi, yang tu saja. Tapi adakah suatu kebenaran? Tidak. Tapi satu peringatan mungkin. Kita boleh jadikan dia sebuah peringatan. Kalau saya dengar, saya kata mungkin speaker atau lampu. Speaker ya? Tak. Sebab
Off dah ni. Tak apalah, biarlah bunyi dia tu. Dia kadang-kadang lampu, dalam lampu ada balas. So lampu, sebab saya electrical chargeman. Bolehlah tahu-tahu lah sikit-sikit kadang-kadang lah. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Baik. Jadi gambaran-gambaran itu imajinasi manusia sahaja, dia bukan hadis, dia bukan Quran. Kita tak boleh kata oh begini. Tak. Oh, nak menakutkan orang bukan main, tapi dia sendiri tak takut-takut. Itu bahaya ya, jangan buat begitu. Maka bagaimana bisa diungkapkan dan diceritakan? Sungguh satu hal yang sulit diketahui hakikatnya. Tak payah ambil tahu. Begitu begini tak payah ambil tahu. Apa yang kita perlu ambil tahu? Apa yang ada dalam Quran, apa yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah habis. Yang lain kita prepare. Kita tak payah ambil tahu apa kita panggil tadi, Dajjal berada di mana. So kita prepare untuk lari daripadanya, hindarkan diri daripadanya, seperti mana perintah dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Sementara itu, manusia dalam menduga rasa kematian itu berbeza-beza. Hang rasa macam mana pun, hang agak nak mati macam tu, macam ni tak. Perasaan itu hanya kita agakkan kita. Harapan kita dan doa kita bagi kita husnul khatimah. Kita selalu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan pengakhiran kami dengan husnul khatimah dan jangan matikan dalam su'ul khatimah. Bergantung pada perbezaan tingkatan dan cara berfikir masing-masing. Ni ada orang yang datang di dunia ini tak ada matlamat hidup, dia tahu gitu, so dia pun tak fikir langsung pasal mati. Dia tak fikir langsung, mati lah, habislah. Ada orang datang di dunia ini, dia fikir, dia tahu mati, tapi langgar juga hukum. Maksiat boleh tahan, alah dah mati besok tak boleh buat dah. Kan? Ada manusia yang macam kita ni, kejap teringat, lama terlupa. Kan? Kejap teringat, lama terlupa. Ibadah satu hari, cuti sebulan. Contohlah kan. Maka ada mengikut cara berfikir masing-masing. Dan golongan Islam menduga rasa kematian dalam fikiran mereka. Orang Islam, dia tahu dari mana aku datang, di mana aku sedang tinggal, apa tujuan Allah menghantar aku ke sini, dan aku bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam paling kurang dalam otaknya ada yang itu. Kalau tak ada, tak tahu nak cakap lah. Ya, baik. Dan tidak seperti yang diduga oleh umat non-Muslim. So orang lain, kepercayaan mereka lain-lain. So tapi kita, Ustaz, nak tanya lah Ustaz, kenapa orang Islam ni ekonomi dia tak macam orang bukan Islam? Kan? Dia pandang orang bukan Islam punya ekonomi memang tak jadilah. Sebab orang Islam berniaga, dia ada had. Sampai waktu kau kena pergi semayang. Awak boleh ambil untung tapi tak boleh melampaui batas. Awak tak boleh ambil riba, kan? Awak tak boleh tipu dan zalim orang, walaupun ramai juga yang buat. Yang jodarian mau orang Islam. Tu kan, yang jodarian kampung tu kan. Ini batu kurau, rupanya Slim River. Ya, sungguh. Ada tak? Ada. Tapi itulah hakikatnya. Orang Islam, dia mesti ada paling kurang risau dia. Gambaran dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bentuk duk cerita pasal bentuk Nabi ni. Nabi SAW digambarkan dalam satu hadis. Nabi ni dia dalam keadaan yang jiwa atau zahir wajahnya itu dia berkedut sikit di sini. Dia macam sentiasa berkerut. Dia berfikir. Bukan macam kita kerut pergi tarik, kedut pergi tarik, bagi tegang balik gitu. Nabi dia sentiasa berjalan, dia berfikir hidup ujung ni ada mati. Aku berjalan 3-4 minggu, solat tahajud 2 rakaat pun belum buat, kan? Aku handphone WhatsApp group ada 51 group, daripada tadika sampai group pencen. Tapi Quran satu muka surat pun tak baca lagi. Tu orang berfikir, dia risau kerana
Disebabkan dia tahu hidup kita ini hanya sementara. Kemudian golongan-golongan Islam itu sendiri ternyata ada yang menduganya tidak persis seperti yang dinyatakan oleh para nabi dan pengikutnya. Tu kita kata, ada orang Islam sendiri mati tak? Mati. Tapi mati, pengetahuan mati dia letak di sini. Dia tak letak di sini. Pengetahuan mati, oh hidup ada mati. Kan? Habis. Sampai kat situ. Tapi kalau dia letak di sini, insya-Allah dia akan pandang dengan mata hati. Allah, kalau aku mati besok bersedia ke tidak? Kan? Macam mana kalau pasangan hidup aku mati, adakah aku beri peringatan kepada dia? Sama, suami isteri sama. Isteri rajin mengaji. Kan, rajin mengaji. Isteri kuliah subuh ada. Kuliah subuh hari Sabtu Ahad ada. Hari Minggu, cuti 16 September. Semua ada lah, semua ada. Kemudian yang kedua, kuliah Zuhur di pejabat. Ni sekejap lagi saya dekat Menara Maybank. Penuh juga perempuan. Kan? Kalau boleh dia nak ambil tempat jantan. Ramainya. Tu. Kuliah pukul 3 kan kuliah muslimat, memang muslimat aja. Kan muslimat ada seorang dengan kamera. Itu aja. Mana ada orang lain? Kan? Masuk ya itu pukul 3 kuliah maghrib sekarang, orang perempuan ada juga. Yang lebih teruk, lepas insyak sekarang, orang lelaki pakat balik. Singgah Ali Maju. Kena tertarik. Tapi bini tak, ada kelas ngaji Quran. Belajar tajwid. Sengit-sengit. Mulutnya nyebut gitu. Tu kan. Kesungguhan tu. Memang cukup-cukup cantik dah. Cuma, itulah keadaannya. Ada orang melihat, orang yang mengaji melihat kematian tu satu kebimbangan lah pada dia. Takut tak bersedia gitu. Tapi orang Islam yang tak ada ilmu, yang tak mau memikirkan, jadi dia tak rasa apa-apa lah. Dia tak ada rasa apa-apa walaupun umur dia dah 65. Kan, umur 65 baru bawa keluar KWSP, dia simpan lama dia tak bawa keluar. Ada rupanya macam tu. Kan ya? Saya tak tahu sebab saya tak ada KWSP. Kan orang yang rupanya dia simpan umur 65 baru keluar. Ustaz, keluar nak buat apa Ustaz? Yang pertama bayar zakat. Kan? Bayar zakat. Okey 2.5 2.5%. Kan? Jangan lupa Ustaz, bayar zakat kat Ustaz sikit. Tahfiz Ustaz ada kan? Okey baik. Lepas tu nak buat apa Ustaz? Buat apa? Belanjalah bagi patut-patut sebab umur kita akhir zaman dah ni. Belanja patut untuk akhirat, bukan belanja untuk dunia. Tak ada Ustaz. Ingat nak besarkan dapur, akan gila namanya tu. Bayangkan. Pelik manusia. Sebab tu pandangan manusia itu berbeza-beza. Kami yang bagi ceramah juga, kami harus tengok audien kami. Ada audien yang datang tu ilmunya macam tadika. Kan kalau pergi tabika kemas tu kan nyanyi jadi lebih kurang gitu. Tu kan. Lepas tu ada audien yang datang macam sekolah-sekolah rendah, tapi ada yang terpelajar, sangat terpelajar. Bila dia tanya ustaz salah semua. Ustaz salah semua tu. Ada macam-macam. So perbezaan lah. Lain dari itu, para nabi sendiri sesuai peribadi dan tingkat perasaan masing-masing juga berbeza dalam menggambarkan pedihnya maut. Kalau kita tengok bentuk kematian di zaman para nabi yang berbeza-beza bentuk kematian itu, ada macam-macam lah. Ada musibahnya, ada yang segala macam lah, huru-haranya dan sebagainya. Juga berbeza sesuai dengan perbezaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan. Kerana para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeza-beza. Ada nabi wafatnya begini, ada nabi wafatnya begitu dan sebagainya lah. Para sahabat udah dijamin syurga Allah, mati kena bunuh. Sebab tu siapa berangan nak mati senyum atas katil, tak payahlah berangan. Para sahabat mati kena bunuh kan ya. Jadi tapi syurga tak? Syurga. Gitu ya. Baik. Sebab tu saya selalu ingatkan isteri saya kata gitu. Sayangnya Allah Taala kepada Nabi SAW, dia bagi Nabi sakit demam panas tu agak panjang dan agak teruk. Agak panjang dan agak teruk. Nak bangun solat rebah Saidina Ali pegang. Takkanlah kita sakit mungut. Gitu kan. Dan Nabi pesan yang kita pernah baca dalam hadis, nampak muka macam lupa. Okey, baik. Yang Nabi pesan dulu apa? Nabi pesan orang yang didatangi banyak ujian, maka dia lebih dekat dengan Allah. Ya, gitu aja.
So tenang aja, insya-Allah. Dia dua hal aja. Kalaulah penyakit datang pada kita, musibah datang pada kita, ujian datang pada kita, ada dua aja. Kalau datang pada kita dan kita ketika itu orang jahat, maka itu tujuan Allah nak ampunkan dosa kita. Rupanya ada juga kebaikan yang ada pada kita. Sikitlah. Tapi kalau kita orang baik, Allah nak angkat martabat dan kemuliaannya. Udah, habis. Senang aja. So, usahalah sedaya yang mungkin. Orang perempuan ada pernah mengadu dengan saya. Dia kata, Ustaz tak tahulah, Ustaz lelaki saya sampai sekarang tak berubah-berubah. Awak dia nak dia berubah jadi apa, Syarukan? Tak berubah. Bukan Ustaz, asyik tidur je kerja dia. Saya datang ngaji, dia bergolek. Saya balik pun dia tergolek. Tu kan, tak tahulah Ustaz. Tak apa, masa nak datang, bang, saya nak pergi mengaji dengan Ustaz Amran, minta izin ya. Dia kata, pergi je lah. Udah, selesai. Itu tugas awak. Bila nak pergi, tanyalah, abang nak ikut tak? Jom sesekali ikut, nanti balik boleh singgah Ali Maju. Contoh kan. Udah, tak apa lah, awak je lah. Okey, baliklah. Kita balik sekarang, sama juga sikap tu. Sikap orang, akhlak adalah benda paling utama. Balik sekarang, nampak dia tergolek, kau jangan sepak. Kan? Balik, tak habis-habis tergolek-golek lagi ke? Tak, balik tanya, abang dah minum ke belum? Dakwah yang macam ni senang diucap dengan mulut, tapi sukar dilakukan dengan tubuh badan. Betul, kena usaha, memang kena usaha. So kita pandang semua ada kebaikan dia. Memang ada kebaikan. Asal dia tidur je Ustaz, laki awak tanya Ustaz. Kan? Asal dia tidur je Ustaz, dia kerja tanpa henti. Berat badan awak dah 88 sekarang. Pakai baju awak selama ni dia yang beli. Seluar dalam awak pun dia yang beli. Kan ya, handset lah, itulah semua dia yang beli. Sampailah pencen, napas dia pun tak cukup. Kan? Jadi banyak tak? Banyak. Sebab tu kami, kalau samalah, kan, sama. Kalau kami cari duit bagi kepada keluarga, niat dia ikhlas, pahala kami pun besar. Sebab yang ada dalam rumah tu memang kaki minta darah belaka. Kan? Okey, alhamdulillah. Dapat pahala banyak. Tambah pula bini pandai masak, anak makan, dia makan, bagi kat jiran lagi. Duit datang daripada suami. Alhamdulillah. Gitulah keadaannya. Isteri pun pahala banyak juga. Kain baju yang suami pakai pergi pejabat, pergi masjid, semua isteri yang masuk. Ya hati-hati. Suami minta, yang tolong buat Milo, lama tak minum Milo. Okey. Bi. Ni hati-hati ya. Hati-hati kat situ. Bi. Akhirnya bi ada dalam bilik awak. Ya, sungguh. Jaga-jagalah. Kita takut benda yang manfaat, tapi kita tak boleh ambil manfaat. Habislah. Sikit lagi boleh, sikit lagi. Ya, sikit lagi lah. Okey, baik. Kat mana kita tadi ya? Okey, dekat bawah tu kita nak tengok sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Al-Baqarah surah kedua ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan daripada mereka atas sebahagian yang lain. Maksudnya apa? Ada antara rasul-rasul itu lebih daripada rasul-rasul lain. Contoh, ada 25 para rasul, ada 5 yang dipanggil sebagai ulul azmi, orang yang diberi ujian besar dan kemuliaannya lebih tinggi. Dan di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan mereka. Ada kisah Allah berbicara direct ya dengan nabi-nabi turun, Nabi Musa alaihissalam contohnya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Dan sebahagian lainnya Allah meninggikan beberapa darajat. Jadi itulah
kehidupan para nabi sendiri pun dia ada perbezaan kedudukannya, perbezaan kedudukannya. Kemudian manusia-manusia seperti awam seperti kita pun ada perbezaan kedudukannya. Orang yang kuat beramal bedalah kedudukannya, tapi matinya tak beda. Mati itu pilihan Tuhan. Bagaimana bentuk mati itu pilihan Allah, tapi perbezaan kita adalah takwa. Takwa. Kulit kita putih melepak, belum tentu masuk syurga. Belum tentu. Ada orang hitam melegam Bilal bin Rabah masuk syurga, belum mati, rohnya ada dalam syurga Allah Ta'ala. Roh kita ada di Pakistan. Iya, tidur aja. Humko hame se chora lo, dil me kahi tum chopalo. Iya, sungguh. Itulah kan ya. Maka sebab itu kita cubalah ambil apa yang Allah sampaikan. Selepas ni ada kelas tak? Oh, ada ya. Okay, tak apalah. Kita berhenti kat sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Dan kesimpulan asas kita nak ambil, pertama, semua makhluk yang bernyawa akan merasai mati. Maksudnya akan merasai sakratul maut. Okey. Cuma perbezaan sakratul maut itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Ada dipanggil makhluk alam nyata, kan? Ada dipanggil makhluk yang dipanggil malakut. Ada makhluk yang dipanggil sebagai jabarut. Maka yang ni Allah punya urusan. Yang paling penting, kesimpulan yang terakhir, jangan mendahului pengetahuan Allah dan Rasul. Aku lebih tahu. Penceritaan yang melampaui batas tentang perkara ghaib boleh merosakkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan dan demi kebaikan saya mohon para jemaah minta tolong doakan moga isteri saya tu ada kekuatan berhadapan dah tempoh 4 tahun